Ayam naik harga, ikan pun naik harga, telur, sayur, beras semua dah mahal. Kerajaan hari ini tak buat apa-apa ke untuk menepani kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat? Semuanya ketika ini kalau kita buat tinjauan-tinjauan di pasar, berlaku kenaikan harga, termasuk barang-barang keperluan kepada pengguna. Apakah ini realiti ataupun persepsi? Antara persoalan-persoalan rakyat mengenai harga barang naik tetapi pendapatan tak naik. Ikuti saya temu bual eksklusif bersama Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Yang Berhormat Fauziah Saleh menjawab mengenai persoalan-persoalan rakyat berkenaan kos sara hidup. Beliau juga berkongsi kepada saya mengenai pencapaian KPDN sepanjang tahun ini dan perancangan untuk 2024. Bang, berapa sekilo harga ikan ni bang? RM26. Untuk setahun ini, saya kira ianya merupakan tahun yang mencabarlah bagi KPDN, terutamanya apabila di pertengahan tahun kita kehilangan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin, ya, menteri kita. Jadi di sebab bahagian kedua tahun itu memang saya terpaksa orang kata membantu menerajui lah, ya. Jadi walau bagaimanapun kita meletakkan asas rahmah itu dengan kuat. Ya, yang lain tu berjalan, ya, yang lain tu berjalan dan ada penambahbaikan. Tapi kita merasakan bahawa jenama rahmah ini telah menjadi satu jenama yang begitu kuat, ya, very strong brand orang kata. Jadi itulah saya kira satu pencapaian yang orang kata bolehlah kita banggakan sebagai pencapaian KPDN, ya. Kita dapati bahawa contohnya kita ambil inisiatif rahmah, ya. Sekarang ini kita belum ada melaksanakan penyasaran subsidi. Pada tahun 2024 baru kita akan memulakan inisiatif penyasaran subsidi. Jadi apabila tahun 2023 kita nak memastikan bahawa kita dapat memastikan bahawa orang yang paling terkesan itu mendapat manfaat. So macam mana? Apabila kita buat menu rahmah contohnya kan, dan ada orang kata tidak semua orang nak makan menu rahmah, tapi yang pentingnya orang yang perlu menu rahmah tu dapat cari menu rahmah. Itu yang penting. Jadi dengan wujudnya menu rahmah di rangkaian-rangkaian restoran, di kedai-kedai pengusaha makanan dan sebagainya sebanyak lebih 2,894 lebih kurang begitu, kita dapati bahawa ia dapat orang kata sampai kepada mereka-mereka yang memerlukan dan mereka amat berterima kasih. Alhamdulillah mereka bertahan, ya, menu rahmah ini bertahan dan kita telah pun memperkenalkan kad diskaun menu rahmah pula supaya dapat memberi diskaun kepada pengusaha ini apabila mereka berbelanja untuk barang-barang keperluan meniaga mereka di rakan-rakan strategik kita. Kita ada 6 rakan strategik iaitu Giant, Mydin, Econsave, NSK, Lotus dan Aeon Big. 6 ini rakan strategik kita akan beri kepada pengusaha menu rahmah yang ada kad diskaun kita sehingga 40%. Barang-barangnya berbeza tetapi sehingga 40%. Dan ini saya nak katakan tanpa satu sen pun peruntukan daripada kerajaan. Jadi ini satu kejayaan lah, ya, kepada rakyat, kepada pengusaha dan juga kepada kementerian. Jadi kemudian kita pergi pula kepada jualan rahmah. Jualan rahmah ni ada bajet, ada peruntukan iaitu sebanyak 100 juta pada mulanya. Kemudian ditambah oleh Yang Berhormat Perdana Menteri apabila beliau lihat ianya berjaya, ditambah dengan tambahan 50 juta. Jadi keseluruhan 150 juta. Bagaimana kita nak pastikan ianya sampai kepada rakyat, ya? Sebab jualan rahmah ni dulu modelnya ialah jualan keluarga Malaysia. Tapi jualan keluarga Malaysia modelnya dalam kedai ataupun di luar kedai, ya, di dewan dan sebagainya. Jadi pada tahun ini saya diamanahkan oleh arwah, ya, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin untuk melihat kepada model jualan rahmah.
Di situlah tercetusnya idea kedai cari rakyat ataupun jualan ramah bergerak. Jualan ramah bergerak ini sekarang ini menjadi satu tarikan. Ya, kerana dia betul-betul cari rakyat. Dia betul-betul cari rakyat susah di PPR, di kawasan B40, di rumah kos rendah, di kampung-kampung, di mana tak ada pasar raya dan sebagainya. Dan dia membawa barang-barang perlu ke tempat-tempat tersebut. Dan sepanjang tahun ya, sehingga hujung November, awal Disember, 1,873 jualan ramah bergerak kita dah lakukan. Okay, dalam jualan ramah bergerak ni dia ada barang-barang keperluan. Contoh, dia ada lori 3 tan, 5 tan, 10 tan pun ada. Jadi lori ni private initiative juga. Tak ada peruntukan daripada kerajaan ke atas lori ini. Jadi dalam tu ada beras, ada minyak, ada gula, ada biskut, ada bawang, ada kentang, ada sardin, ada mi segera. Itu barang-barang keperluan ya. Dia tidaklah barang-barang yang apa orang kata bermewah-mewah, tapi barang betul-betul keperluan sayur dan sebagainya. Dan selalunya sekurang-kurang dalam 20-30 item lah yang dibawa oleh kita punya operator-operator jualan ramah bergerak ini. Dan selalunya jualan ramah bergerak ini dinanti-nantikan. Mereka akan menunggu, mereka akan ada yang queue panjang. Saya yang ini yang saya masih mencari jalan macam mana nak atasi sebab mereka sanggup berhujan berpanas sebab diskonnya sehingga 30%. Jadi kalau kita tengok contoh ya, sekarang ni beras tempatan susah nak didapati. Jadi kita buat jualan ramah beras. Jualan ramah beras ni ialah beras import. Dan kita boleh jual 5 kilo tu dengan harga RM14 atau RM15. Ya, paling tinggi RM15 kita jual. Beras tempatan RM13. Jadi kebanyakannya kita jual RM14 atau RM15. Dan berbanding dengan di pasar raya harganya RM22, ya, RM23. Jadi itulah yang kita rasa bila kita belum lagi melaksanakan penyasaran subsidi sepenuhnya, tapi dengan cara jualan ramah bergerak ini dia lebih targeted dan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan itu digunakan sebaiknya dengan memberi diskaun subsidi subsidi dalam bentuk diskaun kepada barang-barang keperluan. Konsepnya sama macam dulu ada orang jual ikan, sampai dekat satu kawasan dia berhenti, dia bunyikan horn dia ya. Dalam van dia tu ada sayur, ada buah ya, ada bawang dan sebagainya. Itu konsep dia sama. Tapi dia berhenti di banyak tempat. Untuk jualan ramah bergerak ni selalunya dia berhenti di satu tempat, dah diwawarkan lebih awal dan selalunya dalam masa 2 jam dia dah habis. Dia tak boleh pergi ke tempat lain. Tapi selalunya operator kita akan bergerak setiap harilah dan ada lokasi-lokasi yang telah diwawarkan lebih awal. Dan kita juga menggalakkan ADUN, Wakil Rakyat, YB terlibat sama. Dan YB ni dia boleh kenal pasti orang-orang yang memerlukan. Kadang-kadang dia tolong juga war-warkan, ya, dia tolong keluarkan penduduk-penduduk, bawa penduduk, dan ada juga yang beri sumbangan kupon kepada orang-orang yang mereka kenal amat-amat memerlukan. Dah kita bagi diskaun lagi, dapat kupon lagi daripada YB. Jadi ini antara yang amat-amat menggembirakan dan amat-amat membantu rakyat lah. Tidak. Kementerian melantik operator third party, operator bebas yang tidak diberi peruntukan apapun dan bukan big player. Ya. Selalunya mereka mungkin mempunyai kedai runcit ataupun ada lesen untuk peniaga ataupun menjadi pemborong sebelum ini. Jadi mereka menceburi satu aspek baru, konsep baru ya, dan pada mulanya memang saya akui ianya sukar kerana mereka tidak memahami, pegawai kita pun tidak memahami konsep ini. Dan pada mula saya lancarkan pada bulan Mei, bulan Jun, agak sukar nak mencari orang yang sanggup sebab keuntungannya sedikit. Yalah, kita fahamlah bahawa kita memang betul-betul bagi diskaun tu. Diskaun tu ialah subsidi diskaun, dan kadang-kadang mereka pun menawarkan sedikit diskaun, kita tambah lagi diskaun. Jadi logistiknya masuk ke kampung-kampung ya, dan tak ramai yang mula-mulanya dulu mahu terlibat. Tapi alhamdulillah
apabila kita berjaya meyakinkan mereka bahawa inilah yang perlu dilakukan untuk rakyat, saya dapati pada hari ini bahawa operator-operator ni sebenarnya operator-operator yang betul-betul jiwa rakyat jugalah. Mereka sama-sama dengan saya, sebab saya selalu cakap dengan mereka, bukan sebarangan orang boleh buat jualan rahmah bergerak. Sebab angkat beras, turun pada lori dan sebagainya memang kerja keras. Tapi mereka perlu ada jiwa rahmah itu, jiwa rakyat itu. Baru mereka boleh jayakan jualan rahmah bergerak ini. Okey, keseluruhan jualan rahmah ni, ini data pada awal Disember ya, 11 Disember. Sebab setiap hari kita dah updated data ya. Keseluruhan jualan rahmah pada 11 Disember ni ialah 4,234 keseluruhan lokasi jualan rahmah. Dan jualan rahmah bergerak ialah 1,873. Lebih kurang setengah jugalah. Dan jualan rahmah bergerak ini telah dapat menyantuni 1.5 juta. 1.5 juta. Maksudnya targeted. Tapi jualan rahmah keseluruhannya dalam 6 juta pengunjung. Ya, dan nilai dalam 193 juta. 193 juta ringgit nilai keseluruhan jualan. Itu 11 Disember. Saya kira awal tahun depan kita akan dapat keseluruhan tahun punya data lah ya, sebab daily kita update data ni ya. Tapi ianya amat-amat memberangsangkan kerana kita lihat operator ni telah berjaya menyantuni 1.5 juta rakyat Malaysia yang amat-amat memerlukan ya. Dan pada saya lah, ini saya punya vision next stage tahun 2024 ya. Saya mempunyai satu hasrat dan saya pun telah bergerak ke arah itu untuk mengeluarkan jenama-jenama rahmah. Contohnya apabila lori ni dia bawa beras ni dah disubsidi oleh kerajaan. Kita sedang berusaha untuk beras rahmah, gula rahmah, kicap rahmah, cili sos rahmah. Jadi lori ni nanti akan bawa jenama rahmah. Jadi jenama rahmah ni memang jenama yang memang kita dah subsidikan lah. Jadi itulah hasrat kami ya, supaya lori-lori itu pula nanti akan diisi oleh barang-barang yang jenama rahmah ni nanti. Pada saya kita perlu lebih mampu menyampaikan naratif, kerana ada lagi rakyat yang tak tahu, yang tak berapa sedar tentang kehadiran dan semua kerja baik KPDN. Saya kira strategic communication itu perlu lebih diperkukuhkan. Sebab itu saya memang sentiasa mengambil peluang. Kalau ada media, tak kiralah siapa-siapa, ambil peluang untuk menyampaikan ya, kepada rakyat as much as possible. Sebab mekanisme ataupun jentera komunikasi kita itu mungkin tidak dapat lagi, tidak berapa kukuh lagi ya, untuk sampai kepada setiap pelosok rakyat. Pada saya jenama rahmah ini will stay ya, sebab ianya pun sudah kita daftarkan sebagai satu trademark ya, yang hak milik oleh KPDN. Jadi ianya insya-Allah ianya akan kekal sepanjang pentadbiran kerajaan. Cuma dari segi memperkukuhkannya lagi, saya rasa itulah yang harus dilakukan. Sebab tu saya kata tadi produk. Saya nak fokus kepada produk. Produk yang perlulah, produk yang perlu yang memang sebelum ini memang kita jual. Tapi dalam pelbagai-bagai jenama. Tapi sekarang ni macam beras pun nak bagi jenama rahmah. Supaya dia sinonim dengan jualan rahmah tu. Netizen punya kritik macam ni. Dia kata kenapa buat jualan rahmah? Dia kata kenapa tak kawal aja harga? Sebenarnya kerap kalilah saya terangkan bahawa kita dalam pasaran ekonomi terbuka. Dalam pasaran ekonomi terbuka ini, yang menentunya ialah demand and supply. Ya, jadi kita dalam pasaran ekonomi terbuka, kita tak boleh kawal semua harga setiap masa. Okey, saya bagi contoh Saya bagi contoh apabila kita kawal harga telur dan pada tahun 2022
Kalau kita ingat satu ketika pada tahun 2022 ketiadaan telur berada di pasaran. So apabila kita kawal harga dan kita paksa peniaga menjual dengan harga tertentu, dan apabila mereka dapati bahawa mereka tak dapat keuntungan, maka mereka tak keluarkan telur. Mereka tak bela ayam yang nak keluarkan telur. Akhirnya bekalan tak ada. So yang mana yang lebih penting kan? Pastikan bekalan ada dan di masa yang sama pastikan kita kawal harga. Tapi kita tak boleh hadkan semua barang dalam pasaran ekonomi terbuka. Jadi apa yang kita buat? Kita hadkan harga segelintir barang. Contohnya sewaktu musim perayaan. Sewaktu musim perayaan kita buat skim harga maksimum musim perayaan dengan barang-barang yang perlu. Contohnya sewaktu Deepavali kita hadkan harga kacang dal, rempah contohnya. Sebab kita tahu sewaktu musim Deepavali ada demand yang tinggi. Ya, kelapa. Ya, demand yang tinggi maka harga akan naik. Sebab based on demand and supply. Sewaktu musim raya kita hadkan harga daging contohnya sebab orang nak merendang. Jadi hanya sewaktu musim perayaan ya, supaya kita boleh kawal dia punya, tak ada berlaku macam orang kata pencatutan. Selain daripada itu kita kawal lah juga, kita kawal minyak. Sekarang ni kita kawal harga minyak. Minyak botol kita kawal. Kita kawal harga gula, kita kawal gas memasak tu. Sebab ini, tapi kita tak boleh nak kawal segala-galanya. Jadi akhirnya kita tak jadi satu pasaran ekonomi yang kompetitif. Ya, di mana berlaku persaingan yang sihat dan sebagainya. Kita tengok contoh apabila kita apungkan harga ayam. Apabila kita apungkan harga ayam tak naik, harga ayam turun. Ya, apabila berlaku persaingan yang sihat. Jadi itulah free market ekonomi dan model ekonomi yang kita nak. Cuma kita tahu dalam menangani kos sara hidup ini, kita ada banyak faktor yang kita di luar kawalan kita. Contohnya climate change, perubahan iklim, import ekspor, perang. Jadi apabila berlaku perang, kos untuk import barang mahal. Contohnya gula. Kita nak proses gula kat Malaysia ni, kita import 100% barang gula mentah. Malaysia tak ada tanam tebu untuk buat gula mentah. Jadi dia tentu sekali akan terikat dengan pasaran dunia dan sebagainya. Kemudian apabila India kekurangan beras, jadi dia ban dia punya ekspor. Jadi bila dia ban ekspor, kita punya harga beras import naik. Tapi macam mana kita nak tolong orang yang perlu? Sebab kita punya pendapatan mungkin tak naik, ya, dan ada orang yang tak mampu. Sebab itu kita buat jualan ramah bergerak ni untuk target dan jualan ramah. Sebab kalau kita nak kawal semua dan kita akan gagal untuk import, kita akan gagal untuk bawa barang ke dalam pasar raya pun. Kalau kita kata semua barang yang kita nak kawal dia punya harga. Kalau kita kata kita nak kawal harga bawang, tak ada siapa nak import bawang sebab harga bawang mahal sekarang. Ya, kalau kita kata beras import pun kita nak kawal, tak ada orang nak import beras. Sebab import tu pun harga landing tu pun dah mahal. Sebab negara-negara India dah tak nak jual, semua berebut dekat Thailand, berebut dekat Vietnam dan sebagainya. Negara pengeluar beras ni banyak demand, dia pun naikkan harga. So mereka pembangkang ini boleh bercakap lah. Tapi saya kira sewaktu mereka menjadi kerajaan pun mereka gagal. Jihad pun gagal tangani keadaan pasaran ketika itu. Malah krisis telur tak ada tu pun masa pembangkang jadi kerajaan. Jadi dan apabila kami warisi, ketika itu pun ada masalah dengan ayam. Ya, dengan ayam, harga ayam tak boleh dikawal. Kartel mengawal. Sebab bila macam ni bila polisi mereka sekat ekspor ayam. Dan mereka ingat dengan menyekat ekspor ayam, mereka boleh mengawal volume ayam dalam pasaran dan ayam itu cukup untuk rakyat Malaysia. Padahal orang tak nak beli ayam sebab harganya dikawal. Jadi apa yang kami buat? Kami benarkan import, kami benarkan ekspor, tapi di masa yang sama kita apungkan. Jadi apabila kita apung, kalaulah kartel ambil kesempatan dengan menaikkan harga makanan, kita boleh minta industri import ayam.
Sebab harga ayam di Thailand sekarang murah. Import lah, jual murah. Kata tak boleh buat apa dah. Lepas tu kita bagi dia ekspor ke Singapura. Jadi dia untung kat situ. Tak payahlah untung banyak kat Malaysia. Jadi inilah dia yang dalam pasaran ekonomi terbuka kita kena benarkan perkara ini berlaku. Jadi kadang-kadang itu satu pemikiran yang cetek, simplistik, yang tidak memahami pasaran ekonomi, ya. Ya, sebab itu saya kata tadi antara perkara yang kita perlu ialah strategic communication, naratif yang lebih kuat, ya. Sebab saya nampak itu kelemahan. Itu agak lemah di situ dan perlu diperbaiki sangat-sangatlah. Dan lagi satu antara faktor yang menyumbang kepada kurangnya kefahaman itu ialah kita punya consumerism. Kita punya pengguna kita yang mempunyai kefahaman yang rendah berkenaan dengan hak-hak pengguna. Jadi apabila kefahaman mereka rendah berkenaan dengan hak-hak pengguna ini, mereka tidak lihat bahawa pengguna ini mempunyai kuasa untuk buat keputusan. Contohnya apabila saya kata kuasa untuk buat keputusan itu, ada pengguna yang tanya saya, kalau saya nak makan ayam, kenapa saya perlu bayar mahal? Sedangkan kerajaan patut turunkan harga. Itu contoh, ya. Persepsinya begitu, ya. Kerajaanlah yang patut turunkan harga. Jadi maksudnya pengguna punya kefahaman semua peranan kerajaan. Sedangkan pengguna tidak sedar bahawa mereka itu ialah game changer. Mereka juga ada kuasa untuk menentukan. Ya, contohnya, kita sekarang cakap pasal boykot, kan? Itu hak pengguna sebenarnya. Apa yang berlaku kepada Disney sekarang pada hari ini? Rugi. Apa yang berlaku kepada jenama besar, kedai kopi contohnya? Rugi. Tutup. Jadi itu kuasa pengguna. Jadi katakanlah pengguna menggunakan kuasa mereka kepada satu barangan yang mahal dan mengatakan, saya nak tukarlah protein, saya nak bagi anak saya protein lain lah. Ya, buat sementara waktu ni, dalam konsep boykot itu, maka harga itu akan turun. Ini yang pengguna belum sedar berkenaan dengan kuasa mereka. Sebab inilah hak mereka, kuasa mereka, peranan mereka. Sebaliknya mereka memikirkan semua kerajaan kena kawal, ya. Kerajaan kena kontrol, dan tanpa mereka sedar kalau kerajaan kontrol pun dia akan crash. Dia tak akan berkembang. Saya kira ini adalah satu perkara yang lama juga, ya, yang dah terbiasa selama ini, dan ini satu perkara yang KPDN saya sendiri akan lihatlah bagaimana kita nak memberdayakan pengguna, bagaimana kita nak mencari modul latihan pengguna supaya pengguna ni lebih sedar, lebih aware berkenaan dengan peranan mereka. Kita juga akan buat benchmarking. Apa orang kata benchmarking against the best practice. Macam mana pengguna kat luar negara, negara-negara lain tahu hak mereka, macam mana mereka boleh kuat dan sebagainya. Tengok apa yang dilakukan di negara-negara lain, ya, sehingga berlakunya apa orang kata the empowerment tu yang sebenarnya. Bukan setakat kita memberi penerangan, tapi sekarang ni kita buat, tapi mereka tak translate kepada tingkah laku mereka. Pengguna ni kita lihat dia tak translate kepada tingkah laku. Yang kita nak ialah translate kepada tingkah laku. Saya kira KPDN punya peranan yang besar di dalam memberi apa orang kata pendidikan tersebutlah, latihan, pendidikan, kesedaran, ya, sehingga timbulnya kesedaran yang menimbul apa orang kata diterjemahkan kepada tingkah laku. Masa arwah mula-mula dengan saya, dia kata pada saya, dia kata, Fauziah, dia kata kos sara hidup ni yang telah dimasukkan di dalam apa orang kata terma rujukan kementerian ini, dia kata this one, dia kata boleh bunuh kita buat kita mati ataupun buat kita berjaya. Maksudnya kos sara hidup ni susah. Jadi kalau kementerian ini gagal, ianya akan menjatuhkan kita lah, prestasi kami di kementerian. Okey. Jadi sebab itu di awal kami bertekadlah bahawa kos sara hidup ini adalah satu apa orang kata, kalau jaga sebelum ini dia KPDN HEP, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dia tak sebut beban itu lainlah. Jadi kos sara hidup. Dan kita tahu kos sara hidup ini bukan sesuatu yang semuanya dalam kawalan kita. Dia ada banyak yang luar kawalan kita. Ya, bila banjir je, lori daripada Cameron Highland tak sampai ke kawasan, kan, tersekat, harga sayur naik. Dan orang marah kita. Dia di luar kawalan kita.
Kemudian India tidak membenarkan naikkan cukai ekspor bawang. Jadi bila orang beli bawang mahal, makanan jadi mahal, kementerian juga salah. Ini maksud kos hidup. Dan kemudian kami pula hanya menjaga di hujung rantaian. Contoh ayam. Di awal rantaian itu ialah kementerian lain. Ya, yang bagi subsidi ayam tu kementerian lain. Yang buat dasar berkenaan bekalan itu kementerian lain. Yang kena jaga ni kami. Jadi bila tak ada bekalan, kami kena marah. Ya, gula tak ada, minyak tak ada dan sebagainya, kami kena marah. Sedangkan ada banyak faktor-faktor lain. Jadi itu maksudnya. Kos hidup ni memang banyak faktor luaran, climate change, saya kata external environment, perangnya, tukaran orang kata ringgitnya, kemudian polisi negara lain dan sebagainya. Jadi tapi ianya cabaran ke atas kami. Itulah maksud Allahyarham bila dia kata is do or die lah for us. Sebab itu kami memang sungguh-sungguh bila kita jenamakan, dia selalu ingat kita pernah jadi wakil rakyat. Dia katakan, jadi kita tahu macam mana bila rakyat susah. Ya betul. Kita tahu macam mana rasanya bila rakyat susah. Kita tahu macam mana rasanya bila rakyat lapar. Kita tahu bagaimana rasanya bila rakyat tak dapat nak menanggung kos hidup. Jadi antara perkara yang pertama kita perkenalkan bakul rahmah sebenarnya. Sebab kita tahu betapa rakyat bersyukur apabila menerimanya. Tapi cabaran kami juga, kita tak ada peruntukan. Ya, tapi alhamdulillah dengan pengalaman kami, saya sendiri daripada NGO latar belakang, ya, kita boleh menggerakkan tanpa bajet tu juga, ya, macam mana kita nak dapatkan objektif kita tu tanpa bajet macam menu rahmah tadi kan. Jadi kemudian menu rahmah yang kita perkenalkan, dan apabila kita lulus bajet pada bulan 4, kita lulus bajet 2023 berkenaan dengan jualan rahmah ini, dan beliau menyerahkan segalanya kepada saya untuk lead jualan rahmah ini. Di situ kita mula pula dengan jualan rahmah bergerak dan sebagainya, ya, untuk menangani kos hidup. Saya rasa asasnya ialah kita faham rakyat macam mana. Kami bukan dari golongan kayangan. Kami bukan orang kata dari latar belakang orang have yang tak tahu susah rakyat ni macam mana. Kan? Jadi kami memang grassroots, orang yang memang bekerja di akar umbi, yang tahu macam mana rakyat ni. Jadi itu membantu, banyak membantu, ya, sebab empati itu ada, mudah untuk kita memahami dan merasakan denyut nadi itu banyak membantu. Itu adalah saya kira itu adalah pemikiran PMX di awal. Sebabnya perkara-perkara yang orang kata banyak mengekang cabaran kepada rakyat ini, sewaktu kita pembangkang kita dah nampak. Kita dah nampak antara perkara besar ialah keterjaminan makanan. Itu antara perkara besar yang daripada dulu lagi pun sebagai pembangkang kami kerap menyuarakan dasar-dasar keterjaminan makanan. Ya, yang itu pada saya itu antara polisi yang penting. Untuk meletakkan kejaminan makanan itu sebagai satu dasar, ya, sebagai satu fungsi kementerian. Sebab sebelum ini apabila kita jadi pembangkang, kita sentiasa berkata berkenaan dengan keterjaminan ni, what happen kalau tak negara yang ekspor beras pada kita tak nak ekspor, contoh what happen, dan benar-benar berlaku, ya. Jadi itulah antara hikmah PMX meletakkan itu. Dan kos hidup memanglah juga, sebab apabila kita tengok dia kos hidup ni, dia macam ni, dia kena ada kenaikan disposable income. Apabila kita punya pendapatan itu naik, barulah kita boleh manage betul-betul. Jadi sebab itu sekarang kita dalam gaji progresif lah dan sebagainya, menaikkan pendapatan. Tapi sementara itu kami di sini kena pastikan bahawa rakyat boleh manage kos hidup tu. Itulah dia rahmah tu. Jadi it's a whole government approach and a whole nation approach. Dia bukan KPDN semata. Ya, dan kita kena lihat peranan KPDN dalam konteks keseluruhan kerajaan. Pada saya kita harus meletakkan rakyat nombor satu lah pada saya. Kalau kita letakkan rakyat nombor satu, kita letakkan negara nombor satu, ya, dan kita memikirkan kepentingan bagaimana kita nak
menyelamatkan negara ini dengan hutangnya yang banyak, ya, dengan keadaan yang kita tidak ada keterjaminan makanan, di mana kita banyak perlu import, ya, bawang pun kita tak tanam, ya. Jadi beras pun kita tak cukup, ya. Gula mentah pun 100% kita import, ya. So, kita banyak apa orang kata dependent, ya, kepada even makanan haiwan pun kita belum dapat jamin. Jadi banyak dasar-dasar yang perlu kita perbaiki. Banyak lagi, itu baru cakap keterjaminan makanan, belum cakap pasal gaji, belum cakap pasal dasar seperti perubahan iklim, berkenaan dengan bagaimana kita menjaga alam sekitar, ESG, SDG. Itu adalah semua apa orang kata perkara-perkara yang akan menarik pelabur untuk datang ke Malaysia, ya. Dan akhirnya apabila mereka mahu datang ke Malaysia dan melabur di sini, barulah kita boleh meningkatkan pendapatan negara, ya. Maka kerajaan perpaduan itu amat penting. Kerajaan yang stabil itu amat penting. Politik yang stabil itu is number one. Untuk memastikan bahawa pelabur akan datang, kita boleh selesaikan masalah hutang, kita boleh selesaikan masalah macam-macam masalah saya sebut tadi itu. Maka give and take. Kita perlu give and take, kita perlu berlapang dada, kita perlu cari jalan, titik pertemuan, ya, bukan titik perpisahan. Jadi itulah semangatnya, rohnya. Yang penting kerajaan perpaduan ini mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Ya, seperti saya katakan hutang tadi, mesti stabil. Kita mesti stabil kerajaan, kita mesti stabil politik, ya, dan barulah pelabur akan datang. Dan kita dah lihat dah kesan itu pada hari ini. Itu memberi semangat dan motivasi untuk kerja kuat lagi. InsyaAllah semoga negara kita kembali ke era, ya, seperti dahulu yang gemilang, ya, bebas daripada beban hutang, rakyat pun makmur, dan pendapatannya baik, ya. Itulah hasrat kita, insya-Allah. Saya berada dalam parti daripada awal, ya. Pada saya ianya bukan atas nama. Apa yang saya lihat kepada satu-satu parti itu ialah prinsip yang mereka pegang dan integriti kepada prinsip tersebut. Pada saya lihat DAP uphold dia prinsipal. Dia pegang kepada prinsip dan dia melaksanakan apa yang dia katakan. Jadi tak kisahlah atas nama apa sekalipun, pada saya itu penting. Sebab kita menilai kepada penterjemahan kata-kata itu, ya, pelaksanaan apa yang dikatakan. Jadi tak kiralah kalau satu parti itu atas namanya katalah prinsipnya Islam pun, tapi apabila tingkah lakunya tidak reflect, pada saya, ya, saya tak nak menyebut mana-mana kan, tapi it is a translation. Ianya penterjemahan kepada apa yang di dalam hati kita. Itulah pengalaman saya lah. Jadi kita cari, seperti saya kata, kita cari titik pertemuan itu. Okey, kalau kita tengok dalam proses demokrasi dunia, coalition ataupun kita buat perpaduan ini, coalition government ini amalan yang biasa dalam negara-negara demokrasi. Model yang terbaik kita tengok Germany. Germany kalau kita tengok dia punya coalition di federal lain, di state lain, di local council lain. Sebab yang penting ialah mereka mencapai apa yang mereka komit. Saya pernah, saya kata dalam sejarah lah, dekat Germany, dia ada satu grand coalition. Grand coalition ni apabila the Christian Democrat dengan the Social Democrat. The Christian Democrat ni parti paling kanan dan the Social Democrat parti kiri, di mana mereka boleh bergabung dan membentuk kerajaan demi negara, ya. Dan apa yang berlaku, mereka mengambil masa begitu lama, saya rasa 5 minggu untuk siapkan mereka punya promise dia sepanjang penggal itu, dan mereka dokumenkan dalam bentuk dokumen bertulis, ya, dasar-dasar mereka, dan mereka bersetuju untuk melaksanakan dasar tersebut.
Itu contoh kerajaan perpaduan. Ya, maksudnya di negara-negara lain, model-model parti yang tidak bersetuju bergabung dan mencari titik pertemuan itu memang model demokrasi. Ya. Jadi di Malaysia ini pertama kali berlaku. Sebab di Malaysia sebelum ini coalition itu sebelum pilihan raya. Coalition sebelum pilihan raya dan coalition itulah yang menjadi kerajaan. Okey. Macam tahun 2018 PH coalition BN sebagai coalition kalah. Tapi ini adalah BN, PH, GPS, GRS ni semua coalition masing-masing tau. Macam PN is a coalition ya. Tapi BN is a coalition, dia ada banyak parti, PH ada banyak parti, GRS ada banyak parti, GPI ada banyak parti. Jadi ini adalah pembentukan perpaduan a coalition government. Ini bukan model baru. Dia model memang dah berlaku di negara-negara lain. Jadi sebelum ini tak ada apa masalah. Yang pentingnya dasar itu dipersetujui bersama. Kalau tak boleh setuju, then you cannot be part of the government. Jadi terserah, mereka diajak juga untuk bersama dan mereka memilih untuk tidak bersama. Jadi pada saya, eloklah mereka pada ketika hari ini memikirkan macam mana nak membina negara. Ya, memikirkan, memberikan idea-idea yang konstruktif. Tanya soalan yang konstruktif, bukan tanya soalan bodoh-bodoh lah dekat Dewan Rakyat. Saya kira habiskan masa kadang-kadang kan, habiskan masa dan habiskan duit rakyat bayar allowance mereka. Ya, sebagai wakil rakyat, tanya soalan bodoh-bodoh. Kan? Jadi itulah, be a statesman lah. Bina negara sama-sama. Itu harapan kami lah. InsyaAllah harapan saya sendiri.